Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah subhanahu wa ta'ala dengan limpahan rahmat daripadanya mengizinkan kepada kita untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini dengan pembacaan kitab kita Risalatul Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan iman dan yakin itulah kita diselamatkan Allah daripada azab api nerakanya dan dimasukkan ke dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung kitab kita, kitab Risalatul Tauhid, kitab Jawi Lama, pada muka surat 24, baris yang ke-9 daripada atas, nombor 2. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, I'tiqad Jabariyah. Perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jabrun, tergagah. Maksudnya barang siapa beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata, tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih sama sekali, maka iktikadnya itu dinamakan iktikad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Sesungguhnya iktikad ini mengiktikadkan hamba itu digagahi Allah Ta'ala semata-mata pada segala perbuatannya, sama ada yang disengaja atau tidak. Jadilah manusia itu sama seperti pucuk ru ditiup oleh angin, tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Maka iktikad ini membawa kepada tidak berguna syurga neraka, Rasul, Al-Quran, kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu, agama dan segala undang-undang, semuanya tidak ada faedah. Yang demikian itu salah dan sesat, tiada bersetuju dengan akal, adat dan agama. Hukumnya fasik, tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir, kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada. Berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. Baik, ni kita sambung lagi berkenaan dengan sifat kudrah.
Sifat kudrah sifat yang ke-7 daripada sifat 20. Ya. Kemudian daripada sifat kudrah inilah untuk kita membezakan akidah i'tiqad kita, akidah ahli sunnah wal jamaah dengan akidah yang lain, yang sesat, yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Sebab itulah maka daripada itu i'tiqad dan kepercayaan manusia dalam perkara ini mempunyai pelbagai fikiran dan fahaman, sehingga membawa kepada pelbagai kepercayaan dan i'tiqad. Oleh hal yang demikian, maka di sini berlakulah 3 macam i'tiqad kepercayaan. Daripada masalah kuasa ni, Allah ada kuasa ke, makhluk ada kuasa ke, maka berpecah kepada 3 kumpulan i'tiqad. Iaitulah pertamanya i'tiqad qadariyah. Kita dah baca dah sebelum ni. Malam ni kita nak sambung pada i'tiqad jabariyah. Nanti yang terakhir, yang ketiga, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita ingat baliklah sebab lama dah, takut kita lupa. I'tiqad qadariyah itu berdasarkan kepada kudrat semata-mata. Maksudnya mereka beriktikad bahawa segala perbuatan yang dilakukan manusia itu, sama ada baik atau jahat, kesemuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, dan sedikit pun tidak ada bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi. Ini pahaman sesat daripada kumpulan namanya Qadariyah. Faham Qadariyah ni, manusia boleh buat sukati dia nak buat apa. Tuhan tak boleh masuk campur. Tuhan tengok aja. Dia kata Tuhan ciptakan akal, ciptakan tenaga, keupayaan pada kita manusia. Lepas tu pandai-pandai hang nak buat macam mana pun, aku lantak pergi hang macam tu, aku biar. Ni faham Qadariyah. Dia kata Allah buat kita ada akal, Allah buat kita ada tenaga, lepas tu pandai-pandai nak hidup lah atas dunia ni. Apa nak jadi kat orang, jadi. Tuhan tak masuk campur. Tuhan tengok aja. Nak kamu berjuang mati ke apa, kena bunuh dengan siapa ke, biar. Kamu buat sendiri. Maknanya apa yang berlaku ni bukan dalam percaturan Allah. Semuanya adalah percaturan makhluk. Faham ni, jangan kita faham macam ni pula. Saya nak bagi tahu ni, nak maksud ini salah. Faham ni faham yang salah, lagi sesat. Malah ada ulama yang keras sedikit pandangan mereka, siapa yang faham gini kafir. Tetapi jumhur, kebanyakan ulama kata tak sampai jatuh kafir, tapi sesat. Dia ada dua dah, jangan salah faham. Ada satu kafir, satu lagi sesat. Sesat ni tak semesti kafir, tapi dia sesat. Sesat ni maknanya tak jumpa jalan pulang. Dia tak dapat, dia jadi kumpulan fasik, berdosa besar. Kalau kafir ni jelas-jelas kafir. Jadi sesat ni boleh selamat lagi lah. Macam orang salah jalan kan, dia kata nak pergi ke Jelai, tapi orang kata Jelai, dia tanya Jelai mana, orang kata Batu Kurau. Dia pergi salah dengar, dia dengar Kuala Kurau. Jadi dia ngarah ke Kuala Kurau. Kita tunggu tadi tak sampai-sampai mana dah ni. Tahu nak kat dekat dengan Bagan Serai. Bagan Serai kot mana sampai sana, dia kata Batu Kurau. Bukan Kuala Kurau ke? Dia kata silap. Tu sesat lah tu. Boleh selamat tak? Boleh. Dah. Aku hantar location. Ikut je. Ikut telefon tu. Boleh selamat balik lah. Dia silap tu, kita boleh selamat balik. Tu panggil sesat. Sesat. Qadariyah sesat, boleh selamat lagi lah. Jabariyah sesat, boleh selamat lagi. Kita cuma kena tunekan dia balik, betulkan dia balik, repair balik, betulkan alignment dia. Alignment kereta, kalau lari kan sengit ke tepi,
betulkan balik, straight balik ada. Tapi kalau kafir payah nak betul daripada A sampai Z, nak betul. Kalau sesat tadi betul sikit je. Sebab tu makna kafir, kafir ni maknanya tutup. Dia tutup hati dia daripada menerima kebenaran. Macam contohlah, yang terang-terang kafir sembah berhala. Kita kata takkan patung berhala ni Tuhan. Fikir ngakal sekali. Takkan duduk congok jadi Tuhan. Siap bagi buah limau dengan tembikai. Dah dia makan ke tak makan sampai berulat. Dah apa gini? Kamu pula kena bagi makan ke Tuhan? Patut Tuhan bagi makan ke kamu? Yang ni kita dah tunjukkan kebenaran-kebenaran. Dia kata tak kira. Ini nenek moyang kami dari dulu buat. Dia nak pakai nenek dia juga. Yang tu memang terang-terang kafir. Kita dah tunjukkan kebenaran, dia tutup hati dia, tak nak terima kebenaran. Itu sebab tu Dr. Zakir Naik berani cabar. Dia kata hantar mana-mana wakil agama. Bukan kita nak menghina agama lain, tapi kita nak membuktikan mana yang benar dan mana yang salah dengan hujah. Kalau betul agama kamu tu betul, buktikan dengan hujah. Kami yakin agama kami betul, maka kami boleh buktikan dengan hujah. Ni bukan soal mempersenda agama lain, jangan salah faham. Bahaya hari ni, fikrah hari ni. Mereka bawa datang kepada pemikiran umat Islam. Jangan kita kata apa-apa kepada agama lain, sehingga kita kena hormat agama lain. Sesat cakap gitu. Habis nak buat mana kalimah la ilaha illallah, tak ada Tuhan selain Allah. Dah kalau kata tak boleh kata ke agama lain, ayat tu kata lagi, awal-awal lagi ayat tu dah kata pada agama lain. Dia kata tak ada Tuhan. Bila tak ada Tuhan, menafikan tak Jesus. Nafi Jesus, nafi dewa, nafi segala-gala Tuhan. Illallah, hanya Allah Tuhan. Lepas tu tiba-tiba tak boleh kata tu. Ada. Dah kan macam mana percayaan akidah kita ni? Jaga. Ni dia main ni, fitnah akhir zaman ni, jaga. Dia bawa konsep konon-konon keharmonian. Dia bawa konsep keamanan, peace, dia kata. Jangan gaduh-gaduh. Kita semua agama baik, dia kata. Kita semua agama sama. Siapa baik akan ke syurga. Sesat cakap gitu. Dia akan bawa, dia bawa konsep harmoni. Nampak baik, nampak lembut, nampak mencintai keamanan. Tapi dia mula masuk jarum-jarum, nak menyesat jarum-jarum syirik kepada Allah. Kita pergi percaya dengan kita jadi kafir. Ni 16 Jun kalau tak silap, baru dapat maklumat tadi. Nak diadakan satu pesta di stadium dekat Kuala Lumpur. Stadium mana? Bukit Jalil ke mana? Saya tak pasti. Pesta meraihkan apatah nama dia, Oda apa benda tahu, nak sebut pun tak kerti. Tapi dia satu perayaan Jepun sebenarnya. Yang pelik ni, perayaan Jepun sampai Malaysia pun nak buat, apa jadahnya ni? Dah kita ni dah jadi macam semua negara. Semua negara nak buat kat sini. Ni gila babun namanya ni. Tak ada kena-mengena. Dah berapa juta rakyat Jepun sangat ada dalam Malaysia ni, sampai nak buat pesta untuk Jepun ni, dia kata. Tu yang Ustaz Wadi Anwar marah sangat dah, dia kata. Zaman lah ni, betul kata Nabi ni. Kita orang Islam ni ikut kafir ni sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Sampai masuk ke lubang bewak pun mereka akan ikut. Orang Islam ni akan ikut. Buat apa pun tak tahu apa sebab, main buat aja. Jadi asalkan namanya trending. Yang jadi terbaru sekarang ni, dia duduk lepak kosong macam ni kan, lampu pasang, tiba-tiba lampu tutup, dia buka ni lampu telefon ni, tu dia buat gini. Ada tak? Ke buat gak sini jalan? Ada? Trending. Kita tanya sebab apa buat? Saja. Tak ada apa-apa. Ikut sikit demi sikit apa orang kafir buat. Jadi trending, dukung bini depan kamera TikTok, buat TikTok tu ni. Dukung bini.
Dukung kat bini. Kata bodoh marah. Ada kata. Nak tak, bukan salah desak dukung bini tak salah. Dah habis tayang kat orang tu buat apa? Habis nampak aurat-aurat bini. Dia kata tak nampak aurat bini saya pakai tudung, dah bentuk punggung. Tu kena mengaji. Apa orang nak buat, kita nak buat. Semua nak buat. Yang Nabi buat tak nak pula tiru. Pelik sungguh. Dia kata. Orang kafir buat, laju terus ikut. Yang Nabi buat tak ikut apa? Kenapa tak ikut? Ni jadi masalah akhir zaman ni, masalah akidah. Depa perlahan-lahan depa nak tune kepala otak kita supaya jadi macam depa. Depa ni mudah je tuan-tuan. Depa tak suruh kita pakai rantai salib. Gila nak suruh kita pakai rantai salib. Memang tak pakai. Dia kata rantai salib, rantai basikal pun kita tak nak pakai. Betul tak? Depa bukan suruh kita pakai rantai salib. Depa tak suruh kita ni buh 3 lah atas dahi dah. Dengan kata lain, depa tak suruh pun kita masuk Kristian. Depa tak suruh kita masuk Yahudi. Depa tak suruh kita masuk Hindu atau Buddha. Tapi cukup kita meninggalkan Islam. Itu depa nak. Itu saja. Bila kita meninggalkan Islam, di mana agama kita lagi? Kafir lah. Sebab tu kafir dah. Mana ada Islam dah. Tu je depa nak tanggalkan Islam daripada diri kita. Jadi caranya mula-mula menyamaratakan, biar nampak sama. Lama-lama pelan-pelan dia tarik. Dia pelan-pelan dia tarik. Dia guna kaedah tu lah, tarik benang dalam tepung. Benang tak terputus, tepung tak terabur. Pandai kat dia. Dia pakai tu. Kaedah orang kita kat tu. Tapi dia buat begitu. Dia tarik agama kita pelan-pelan, kita tak perasan. Tahu-tahu dari hari ke hari kita dah mula tak ikut cari Islam. Tengoklah nikah kahwin ikut cari Islam. Mana ada dah jauh, sejauh-jauhnya. Buah dah kita bagi tahu. Payah juga, tapi jadi juga. Kadang-kadang bukan jadi orang lain, keluarga kita pun berhuang tak. Susah. Cakap penuh cakap dah. Orang kata dah, kenduri jangan campur lelaki perempuan. Campur juga. Tengok kita masjid, ada campur lelaki perempuan. Tak campur. Itulah cari Islam. Kemah kan banyak kan? Buat asing ni kemah orang lelaki, ni kemah orang perempuan. Kita nak jaga ikhtilat supaya jangan ada pertembungan. Buat gigak. Kata tak payah lagu-lagu. Nak lagu pun boleh. Kalau ni lagu nasyid dah lah. Dok lagu dundang-dundang benda tak tahu kan? Sampai sengit kopiah-kopiah dengar. Siap dengan karaoke. Kalau tayang Zuhur tutup kejap boleh tahan kira, berlawan pula dengan Tok Bilal azan. Macam mana? Cakap buah cakap dah, tapi sama juga. Dah macam mana? Dia kata ni sikit demi sikit. Depa bukan suruh kita jadi Kristian. Depa bukan suruh kita kahwin pakai rantai salib dah. Tapi hang jangan ikut cari Islam dah. Kolot dia kata. Ini cara lama. Ni style baru, modern. Tak nak pakai jubah tak apa, pakai baju Melayu tak apa. Kita menikah, orang cakap tak nak ikut jubah-jubah ni, nampak ni sangat pula. Dia kata tak apalah, pakai baju Melayu. Baju Melayu masih lagi jati diri bangsa kita, anak jati Melayu. Dok pakai kot. Pakai kot tak apa lagi laki tu. Yang perempuannya blouse nampak habis dada-dada ni. Kalau itu style lah tu, style moden. Ikut Mak Saleh. Itu kalau Mak Saleh masuk neraka pun ikut juga. Ni kata Nabi, masuk lubang bewak pun kamu akan ikut. Betul lah kata Nabi. Memang sungguh pun. Asal nampak trending, asal nampak up to date, asal nampak hebat. Jenuh. Payah. Bila kita cakap, ustaz sibuk benda, bukan pakai duit ustaz. Dia jawab balik, baling meja kuliah tu. Dia kata, cakap pun tak kena, tak cakap pun tak kena. Nak tak nak kena cakap jugalah. Tak cakap, Allah akan tanya kita nanti, mu ada ilmu, kenapa mu tak tegur masyarakat? Tegur dia maki kita balik, dia marah kita balik. Macam itulah jadi. Nak tak nak kena sampaikan jugalah.
Nak jauh. Sedarlah tuan-tuan, kita dah jauh daripada agama kita sendiri. Ini baru tahun 2022. Bayangkan 10 tahun lagi, apa akibatnya pada umat ini. Bayangkan, kita nampak benda ni remeh ya, benda main-main je, dah hilang, sikit-sikit hilang. Gitu. Ni lah. Ini balik kepada i'tiqad ni. I'tiqad Jabariyah. Jadi kata Syekh, perkataan Jabariyah itu nisbah kepada Jabrun. Jabariyah ni ambil daripada perkataan asalnya Jabrun. Apa makna Jabrun? Makna Jabrun ialah tergagah. Makna tergagah ni makna terpaksa. Kalau Qadariyah tadi, kita makhluk boleh buat apa saja, Tuhan tak boleh buat apa-apa. Yang ni dia terbalik, kita pula tak boleh buat apa-apa, Tuhan buat semua. Dipanggil Jabrun, tergagah, terpaksa. Kita tak boleh buat apa-apa pun, biar je Tuhan buat semua. Kita terpaksa ikut, kita tak suka ke apa ke, terpaksa ikut je. Macam tu istilah dia. Baik. Jadi betul ke tak betul ni? Tengok. Maksudnya, barang siapa beriktikad bahawasanya, maksud barang siapa ni maknanya siapa yang dikatakan Jabariyah tu. Orang Jabariyah ni, mereka itu beriktikad bahawasanya manusia dan makhluk bergantung kepada qada dan qadar semata-mata. Maksudnya geng Jabariyah ni, fahaman mereka itu berpegang bahawa kita ni manusia ni, makhluk ni, kita kena ikut je qada dan qadar tu. Semata-mata ikut qada dan qadar. Tak boleh buat apa-apa, ikut aja. Tu macam tu dia punya ayat, dia punya kata, dia punya faham. Betul ke macam ni? Tidak ada baginya ikhtiar atau boleh memilih. Makhluk tak ada ikhtiar. Ikhtiar ni bahasa Arab, dia asal kata khiyar. Khiyar ni maknanya pilihan. Jadi dia kata makhluk ni tak ada pilihan. Kita kena ikut je apa Tuhan buat, kata ikut je, tak ada pilihan. Ada. Atau boleh memilih, kata tak boleh milih sama sekali. Maka i'tiqadnya itu dinamakan i'tiqad Jabariyah. Pegangan yang faham macam ni, faham makhluk tak boleh buat apa-apa, semuanya Tuhan saja, itu faham namanya faham Jabariyah. Jadi faham Jabariyah ni betul ke tak betul? Kita nak tengok. Dia kata dinamakan i'tiqad Jabariyah. Artinya perbuatan baik dan jahat yang dilakukan di dalam dunia ini bukan kehendak sendiri. Jadi maksudnya perbuatan baik ataupun perbuatan jahat, contohlah kita semayang, ataupun perbuatan jahat, maksiat, zina, merompak ke apa, rogol orang ke apa, bunuh orang, semua perbuatan tu, dia kata bukan dilakukan dengan kehendak kita sendiri. Jadi kita terpaksa buat. Orang tanya Absaham zina, Tuhan paksa aku zina. Dia kata Tuhan yang jadikan aku berzina ni, aku nak macam ni tak boleh lah. Ini faham, namanya faham Jabariyah. Yang dilakukan di dunia ini bukan kehendak sendiri, bahkan terpaksa menjalankan dengan kehendak dan kuasa Tuhan semata-mata. Jadi faham Jabariyah ni dia blame kat Tuhan, dia salahkan Tuhan. Kan? Bapa jadi perangai macam ni. Kita contohlah, tiba-tiba balik datang masjid, tengok tabung masjid hilang. Tengok ke CCTV, tahu muka siapa. Orang dalam kampung ni kita kenal lah. Tak tahu cari ke rumah dia. Aku nampak muka hang, dia ambil duit tabung masjid. Berapa hang dia ambil? Dah Tuhan yang buat aku ambil dia. Bukan aku ndak pun, tapi Tuhan gerakkan tangan aku, dia ambil tabung buat balik. Dia kata Tuhan buat. Dan kenapa hang tikam nombor ekor? Dan Tuhan yang masukkan aku dalam kedai tu, dan Tuhan yang ilham kat aku nombor apa kena. Dia kata Tuhan buat. Ni faham macam ni, namanya faham Jabariyah. Okey, saya cerita ni bukan nak kata ni faham yang betul, jangan salah faham. Saya nak bagi tahu inilah penakrifan, maksud
faham Jabariyah tu macam mana? Benda ni. Dia orang faham macam ni. Jadi sekarang ni kita nak faham macam mana. Jadi dia kata, sesungguhnya i'tikad ini mengiktikadkan hamba itu digagahi Allah Ta'ala semata-mata. Pegangan akidah ini, yakni akidah Jabariyah ni, dia kata pegangan ini adalah satu pegangan, yakni kita ni dipaksa Allah. Sama ada buat baik atau buat jahat, semuanya kita tak boleh ubah. Allah paksa kita buat. Dia kata macam tu, semata-mata. Padahal segala perbuatannya, sama ada yang disengaja atau tidak, jadilah manusia itu sama seperti pucuk ru. Jadi dia kata kalau betul lah fahaman ni, maknanya kita ni manusia ni macam pucuk ru. Saya tak tahu pokok ru tu macam mana rupa dia, tapi dia kata, dia buat contohnya seperti pucuk ru, yakni ditiup oleh angin, tiada baginya kekuasaan dan ikhtiar dan usaha sama sekali. Mungkin pokok tu jenis ditiup angin, dia terbang, ikut lah. Angin tu tiup ke kanan, dia ke kanan. Angin tiup ke kiri, dia ke kiri. Jadi dia nak maksudkan, kalau faham Jabariyah ni, maknanya kalau betul Jabariyah ni, maknanya kita ni diterbang je tu, macam ikut Allah tolak kanan, kanan kita, Allah tolak kiri, kiri kita. Sampai kita tak boleh nak buat apa-apa. Maksudnya macam tu. Maka dia kata, i'tikad ini membawa kepada tidak berguna syurga, neraka, Rasul, Al-Quran, kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu, agama dan segala undang-undang semuanya. Kalau betul lah pegangan ni betul, maka maksudnya tak bergunalah syurga dengan neraka. Sedangkan syurga tu Allah suruh kita buat taat, boleh masuk syurga. Allah larang kita buat maksiat, takut masuk neraka. Jadi Allah suruh tu macam tak ada faedah. Biar aku masuk syurga, masuk neraka. Tak boleh buat apa-apa, biar. Jatuh syurga dengan neraka tak ada faedah. Apa pergi suruh buat taat tu, apa tak ada faedah kalau kita tak boleh nak buat. Semuanya Tuhan paksa kita. Maksud macam tu. Jadi tak ada guna syurga dengan neraka, dia kata. Tak ada guna Rasul, Allah utus Rasul, tak ada faedah. Sedangkan Rasul tu nak mengajar kita apa yang boleh buat, apa tak boleh buat. Tak payah ajar, sebab biar Allah tentu sendiri. Kita jadi baik ke, jadi tak baik ke, dia kata tak gunalah Al-Quran dan kitab-kitab Allah Ta'ala yang lalu. Quran tak guna. Sebab apa? Quran bukan jadi rujukan. Ini kita takut kita hari ni jadi hamba yang tak mengikut Quran, tapi Quran hanya jadi bacaan saja. Tuan-tuan, kalau Al-Quran hanya sekadar bacaan, Quran hanya setaraf dengan surat khabar. Kalau gitu, betul lah. Kita tengok kita baca surat khabar, kita baca je, paling kuat bunyi cicak, dahsyatnya kita. Itulah baca Quran. Allah cerita tentang azab, dahsyatnya azab. Tapi mu buat juga, macam mana? Maksiat buat juga. Amalan kebaikan degil juga, malah buat. Jadi Quran tu kamu buat macam main-main aja. Bukan kamu nak amal, kamu nak buat bacaan saja. Gitu. Jadi tak ada faedah. Agama dan segala undang-undang semuanya tidak ada faedah. Yang demikian itu salah. Jadi maksudnya i'tikad Jabariyah ni salah dan sesat. Sesat pula lagi. Salah dan sesat. Tiada bersetuju dengan akal, adat dan agama. Maksudnya faham Jabariyah ni tak kena dengan faham akal kita. Akal kita tak boleh terima. Takkan Allah cipta kita tak boleh buat apa-apa. Macam tu. Akal kita tak boleh fikir. Kita tak boleh nak terima kata begitu. Adat pun tak terima. Adat ni maksudnya kelakuan, kebiasaan kita tak terima. Dan agama pun tak boleh terima. Jadi ini semua bercanggah dengan akal, bercanggah dengan adat dan bercanggah dengan agama. Hukumnya fasik. Maksud fasik ni berdosa besar.
Siapa yang ikut i'tiqad Jabariyah ni, mereka ni golongan fasik. Mana fasik? Orang yang berdosa besar. Mati kalau tak bertaubat pada Allah, mati hina. Mati sebagai orang mati berdosa besar di sisi Allah. Kita ni kalau takdir lah, tak jadi baik sangat pun, paling-paling tidak jangan sampai mati dosa besar. Mati dosa kecil dia tahan lagi, tapi jangan sampai mati dosa besar. Dosa besar ni salah satu ni i'tiqad Jabariyah, mati berzina, mati minum arak, mati main judi, mati tak mengaji ilmu fardu ain. Tu semua mati-mati yang fasik, mati dosa besar. Jangan sampai tahap macam tu. Teruk sangat kita kalau macam tu. Paling-paling kuat pun adalah, dialah kita bukan maksum, ada gak salah-salah kita. Paling-paling tidak salah tu bahagian kecil-kecil dah lah. Jangan sampai kesalahan yang besar-besar. Macam kita ni teruk sangat jahilnya. Itu pastikan diri kita mati dalam keadaan jangan sampai matinya mati fasik, mati orang buat dosa besar. Tetapi tidak ada ulama yang mengatakan kafir. Kalau i'tiqad Qadariyah tadi, ada pendapat kata kafir, walaupun sebahagian besar kata tidak kafir, tapi fasik kan, ataupun sesat. Manakala i'tiqad Jabariyah ni, jumhur ulama kata, semua sepakat ulama kata fasik, sesat, tapi tidak kafir. Jadi orang yang berpegang pada i'tiqad Jabariyah, jangan kita kata dia kafir, sebab ulama pun tak kata dia kafir. Ulama cuma kata paling kuat dia ni fasik dan sesat. Gitu. Boleh. Dia kata tidak ada ulama yang mengatakan kafir, kerana fahaman itu menidakkan barang yang ada. Kerana fahaman ini cuma fahamannya tu tak betul, fahaman itu sesat. Tak nak sampai kafir tapi sesat. Berkata mereka itu tidak ada usaha pada hamba, padahal yang sebenarnya hamba itu ada usaha. Dia khilaf kat situ sikit je. Yang lain dia okey, semayang dia semayang, baca Quran dia baca Quran. Cuma dari sudut fikrah dia kata makhluk ni tak ada usaha. Kita kena ikut je apa Allah suruh, apa Allah buat kat kita. Sampai kita tak boleh buat apa-apa. Jadi dia ni sikit je masalah dia, kat situ masalah dia. Macam saya sebut tadi lah, dia ni salah jalan aja. Kalau kita boleh tune dia balik, boleh jalan dia boleh elok balik. Sebab tu dipanggil golongan ini golongan sesat, bukan kafir. Kalau kafir ni awal-awal lagi tolak dah. Ni dah, dia semayang, baca Quran, puasa, zakat bayar. Nah, tetapi pemikiran dia pegang bahawa makhluk ni tak ada kuasa apa-apa, tak boleh pilih apa-apa, kena ikut saja apa yang telah Allah tetap kepada dia. Jadi pemikiran dia ni pemikiran yang salah. Bila salah, ianya sesat. Tapi bukan kafir. Habis tu kalau macam tu dia jadi macam mana? Dia jadi fasik. Fasik ni maksudnya masih lagi orang beriman, tetapi mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Dosa besar. Lepas tu saya kata tadi, macam orang berzina tu lah. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Bila dia mengucap dua kalimah syahadah, kita tak boleh kata dia kafir, dengan sebab perbuatan dia berzina. Berzina tu satu dosa, tapi iman dia tetap ada. Jadi berzina itu menyebabkan dia mati tak taubat, matinya mati dalam keadaan fasik, berdosa besar. Tapi jangan relax pula. Nasib baik fasik, dia kata. Jangan rasa steady pula. Fasik pun tegur. Fasik ni maksudnya duduk dalam neraka, kena bakar entah berapa puluh ribu tahun, tak tahu, sampai selesai masalah dia ni, sampai Allah bersihkan balik dia punya kesalahan-kesalahan dia dalam neraka tu, dicuci. Habis dah, baru boleh layak masuk dalam syurga Allah. Tu fasik kan. Kalau kita mati ni selamat tak, dosa pun adalah sikit-sikit, timbang-timbang pahala lagi banyak daripada dosa. Tak masuk dah neraka, masuk syurga terus. Kita harap-harap macam itulah kita kan. Tapi seboleh-bolehnya jaga. Sebab tu kena fastabiqul khairat, kena berlumba-lumba dalam kebaikan. Jangan lemah dalam buat benda baik. Pantang ada peluang boleh buat benda baik,
Pergi buat. Jangan menganggap ringan. Ada masjid kita cadang nak buat jamuan raya, saya nak bagi duit, laju. Tak banyak tak apa. Orang boy laju nak bagi berapa? Tak RM1 je. Apa kan? Tapi dia gemar. Pantang dengan ada kebaikan, dia dulu nak buat. Kita tengok dulu tengok dulu. Tu takut lagi malaikat kata masuk anak syurga. Tengok dulu macam mana. tengok dulu, tutup pintu syurga, padam muka. Tak payah tengok dulu lah. Benda baik buat terus. Tak banyak, tak boleh buat banyak, sikit. Tak boleh buat sikit, banyak. Gantung kan? Macam semayang sunat, tak boleh buat banyak, buat sikit. Jangan sampai tak buat langsung. Dah. Tapi jangan pula pakai saya semayang subuh ni Ustaz. Awak semayang subuh kan? Kurang semayang tak daripada tak semayang langsung? Tak betulnya tu. Perkara fardu kena buat semualah. Mana pula boleh pilih-pilih. Barang sunat je boleh pilih-pilih. Tapi jangan sampai langsung tak ada. Barang wajib kena buat, memang tetap kena buat. Barang sunat tu kita banyak-banyakkan. Kalau tak lewat banyak, sikit pun jadilah. Jangan sampai tak ada langsung barang sunat yang kita buat. Sebab wajib tu baru balik modal, sunat tu untung. Macam orang meniaga. Ada ke orang meniaga nak balik modal je, untung tak ada, tak apa. Kalau baru-baru meniaga boleh jadi dia cakap macam tu, sebab baru nak bertapak. Tapi kat lama mana dah niaga ni? Ada dalam 35 tahun dia kata. Dah tu untung tak pernah, semua balik modal je. Ada orang kata gila. Mana ada orang meniaga sampai tahun-tahun balik modal saja? Ada. Mesti dia tutupnya niaga itu, dia cari lah bidang lain pula, niaga lain ke apa. Dia kata apa meniaga untung pun tak ada. Memang tak rugi tapi tak ada untung, tak jadi ke? Sama kan kalau kita buat benda wajib je, itu dipanggil balik modal. Maksud balik modal itu memang kewajipan, hang tak boleh tinggal. Kita tak boleh tinggal barang wajib ni. Itu memang benda wajib, mesti kita kena buat. Tak buat rugi. Rugi apa? Bukan rugi. Kalau rugi niaga tak apa lagi. Ni dah rugi ni masuk neraka tu kan. Jadi wajib tu memang kita kena buat lah. Tak dapat tidak, suka tak suka kena buat. Masalah yang dikatakan untung tu ialah bahagian sunat. Mana lagi banyak sunat kita buat, lagi untung kita dapat. Lagi banyak untung yang kita dapat. Untung tu masuk macam mana? Syurga ni ada level-level dia. Bukan satu je syurga. Syurga ada 7, setengah riwayat kata 8. Jadi lagi banyak sunat kita buat, lagi tinggi tingkatan syurga kita dapat. Paling tinggi sekali Jannatul Firdaus, syurga Firdaus bersama dengan para nabi dan para rasul. Tu paling tinggi. Jangan kata tak apa Ustaz, saya dapat syurga paling bawah, tak apa dah. Saya tak kisah. Dia kata cakap sekarang je tak kisah. Nanti tengok sana kawan-kawan kita semua duduk atas, geng-geng jelai, dia seorang duduk bawah. Tak nyesal. Kata macam mana hangpa boleh naik atas? Ada. Jadi kita kena bersaing dalam bab kebaikan. Baik. Berbalik pada etikad Jabariyah ni. Jadi dia macam ni maksud. Jadi gini, kata ulama yang dikat Jabariyah ni sesat lah, sebab dia pegang bahawa makhluk tak boleh buat apa-apa. Makna makhluk ni tak ada usaha dan ikhtiar. Semuanya Allah saja. Itu Jabariyah. Qadariyah pula dia kata semuanya makhluk buat, Allah tak buat apa-apa. Dua-dua ni sesat belaka. Qadariyah pun sesat, Jabariyah pun sesat. Habis ahli sunnah wal jamaah tu macam mana? Maka jawapan ahli sunnah wal jamaah ialah majrurun fi surati muhtarin. Majrur tu maksudnya terpaksa, digagahi. Muhtarin mempunyai pilihan. Jadi kata ulama ahli sunnah wal jamaah, kita ni makhluk ni majrurun fi surati muhtarin. Kita ni makhluk memang dipaksa ataupun dimajrurkan. Dimajburkan. Maknanya apa sahaja yang berlaku ke atas kita ni memang ketentuan Allah, tetapi dalam rupanya rupa yang muhtarin.
rupanya yang berbentuk pilihan. Macam mana tu? Okay, saya mudahkan fahamlah. Ni ayat kitab memang payah sikit ilmiah dia. Kita cakap bahasa pasar lah, bahasa mudah, bahasa orang kita, senang. Okay, hidup kita ni ada dua. Kita ada yang dipanggil sebagai zahiriyah dan batiniah. Kena faham dua ni, beza ni. Zahiriyah ni maknanya luaran, yang boleh dilihat dengan mata kepala. Kita nampak tak kipas ni? Nampak tak? Tak nampak, pendek umur. Kita nampak tak kipas, nampak lampu, nampak ni semua dipanggil zahiriyah. Ni zahiriyah. Ataupun kita juga sebut sebagai jasadi ataupun jasmani. Ini jasad kita ni. Jasad ni dipanggil zahir. Satu lagi dipanggil batiniah. Batin. Batin ni benda dalam. Dalam ni tak nampak. Benda dalam yang tersembunyi. Contoh, Allah kita nampak tak nampak? Tak nampak, kan? Tapi kita yakin tak Allah tu ada? Ada. Yakin tu di mana? Nampak dengan mata kepala zahir ni? Tak, dengan batin, dalam. Malaikat nampak tak? Tak nampak. Tapi yakin tak malaikat tu ada? Roket atik kanan kiri ni ada. Bukan dua ni je ada tau. Malaikat ni depan belakang kanan kiri ada. Ada 4 malaikat. Siang lain, malam lain. Bila menjelang malam, dia silih ganti, tukar shift. Malaikat pula lain turun. Setiap seorang ada 4 malaikat bersama dia. Itu tak cerita Qorin lagi. Ni baru cerita malaikat hafazah, malaikat penjaga. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir sebut, ada jaga depan, ada jaga belakang, ada jaga kanan, ada jaga kiri. Tapi kita tak nampak lah. Kalau nampak, berbuih mulut kita sawan tu. Terkejut tengok, siapa dia ni? Tak nampak lah. Allah hijab kan. Tapi kita yakin ada. Yakin tu hati, dalam, batin. Itu panggil batin. Jadi saya nak pelan-pelan, saya nak nampakkan ni. Sebab yang ni kalau tak faham, rosak pemikiran akidah kita. Kadang-kadang tak kata orang awam, ustaz pun ada yang tak faham-faham. Akhirnya dia jadi ni, faham dia jadi salah. Baik. Zahir tu pula disebut juga, nama lain dia adalah syariat. Batin ni, dalaman tadi ni, nama lain dia hakikat. Kalau Arab sebut hakikah, tak apa, kita cakap Melayu, hakikat. Syariat dan hakikat. Syariat ni apa dia? Syariat ni apa yang tadilah kita sebut zahir, kita boleh nampak. Apa yang ditulis di dalam Al-Quran, apa yang dikata oleh Nabi, itu syariat. Hakikat ni dalaman dari sudut keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syariat benda yang terang jelas boleh nampak dengan mata kepala. Dalam Al-Quran dan dalam hadis ada ayat-ayat yang berbentuk syariat. Ada juga ayat-ayat yang berbentuk hakikat. Lepas tu kita kena beza mana ayat syariat, mana ayat hakikat. Okey? Baik. Sekarang ni syariat, Allah kata, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Ayat ni dipanggil ayat syariat. Dasarkan ayat ni maksudnya kita boleh ubah tak nasib kita. Itu yang dipanggil mukhtarin, pilihan. Allah kata sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah nasib sesuatu kaum, melainkan kaum tu ubah nasib dia sendiri. Maknanya kita ada pilihan untuk ubah nasib kita. Maksudnya kalau hang jahat, hang boleh berubah jadi baik. Buatlah perubahan. Lepas tu Allah turun macam-macam ayat galakan. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Buat jahat, buat salah, buat dosa, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Allah kata taubat. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah sangat kasih pada orang yang bertaubat.
Jadi ayat-ayat ni semua adalah ayat-ayat syariat. Maka bila kita nak hidup, kita kena hidup berlandaskan syariat. Syariat tu apa dia? Hidup yang mendatang. Start daripada malam ni, saat sekarang dan selepas ni. Lepas ni, jam lepas ni, esok, lusa, semua yang kita nak hadap lepas ni, kita kena berlandaskan syariat. Tengok syariat kata apa? Syariat kata boleh buat, buat. Syariat kata tak boleh buat, jangan buat. Kita buat salah, tersilap, minta ampun cepat-cepat pada Allah. Okey, itu syariat. Tak faham boleh tanya lagi. Selesai dah, itu semua syariat. Okay, selepas dah faham syariat, buh tepi sekejap. Kita nak masuk hakikat pula. Apa tu hakikat? Hakikat ni ambil daripada perkataan hak. Hak ni maknanya yang sebenar-benarnya. Ayat hakikat pula, Allah turunkan ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah kata, aku yang cipta kamu dan aku juga yang mencipta segala perbuatan kamu. Maksud apa? Bila Allah kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah kata apa saja perbuatan kamu tu aku buat. Maksud ayat ni, perbuatan baik pun Allah yang buat, perbuatan jahat pun siapa buat? Allah juga yang buat. Jadi ayat ni dipanggil ayat hakikat. Boleh faham? Jadi ayat ni adalah ayat hakikat. Nah, maknanya segala yang berlaku ni sudah termaktub di dalam ketentuan Allah. Okey. Jadi hakikat ni pula kita nak pakai kat mana? Hakikat ni adalah perkara yang dah lepas. Start daripada sekarang ni dan sebelum-sebelum ni. Maknanya tadi, sekarang pukul apa dah? Dekat pukul 9, pukul 8 tadi, pukul 7 tadi, pagi tadi, semalam, 2 hari semalam, minggu lepas, bulan lepas, tahun lepas, tu semua dipanggil barang hakikat. Maksud barang hakikat, kita tak boleh ubah dah. Itulah ketetapan Allah. Apa jadi kat kita lepas-lepas ni memang tak boleh ubah. Mana boleh batal balik? Betul tak? Contohlah, contoh aja. SPM kita dulu dapat 5E. Contoh. Nah, bukan sebab apa dah. Memang Allah tulis dah dalam Lauh Mahfuz, dia ni ambil SPM tak boleh lebih, tak boleh kurang, confirm 5E. 5E. Walaupun kata takdir waktu tu kita ngaji sungguh ke, Allah takdirkan 5E, 5E. Sebab apa? Sebab barang tu dah lepas, itulah dalam ketetapan Allah. Barang yang belum berlaku ni kita tak tahu. Maka kita kena ukur dari sudut syariat. Boleh buat ke tak boleh buat? Nak ubah nasib kita ke, kita nak biar nasib kita? Jadi itulah faham akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana-mana dua-dua ni diambil, tapi dalam kategori ambil tengah-tengah. Kalau Qadariyah satu hal, Jabariyah satu hal, ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Dia yakin Allah memang kita ni di bawah dalam ketentuan Allah, tapi dari segi hakikatnya, dari segi syariatnya, kita boleh ubah nasib kita. Dari segi hakikat, Allah telah tetapkan segala nasib kita. Sehingga kan akhirnya kata ulama, majburun fi surati mukhtarin. Hamba itu adalah hamba yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah, tetapi dalam rupa yang berbentuk pilihan. Sebenarnya kita nampak ianya satu pilihan, kita pun pilih nak A ke nak B. Contoh kan, kita pilih nak A ke nak B, kita pun ambil keputusan pilih A. Pilih A tu nampak macam kita yang pilih. Hakikat Allah dah tetap siap, memang kita akan pilih A. Macam tu. Tapi masa nak pilih, kita boleh buat pemikiran nak pilih macam mana. Sebab apa? Sebab kalau kita berpegang pada Qadariyah dan Jabariyah semata-mata, kita akan jadi sesat. Contoh, kalau kita berpegang pada pahaman Qadariyah, yakni bahawa makhluk boleh buat apa saja, Tuhan tak boleh buat apa, itu menunjukkan Tuhan jadi lemah, Tuhan tak ada kuasa. Kita pula yang berkuasa nak menentukan segala apa saja kita boleh buat. Lepas tu kalau semata-mata pakai satu ayat saja, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, kalau semata-mata pakai ayat ni,
Allah tak mengubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Kalau semata-mata pakai ayat ni, bermakna Tuhan tak boleh ubah nasib Allah, Tuhan tak ada kuasa. Salah. Mana pula Allah tak ada kuasa? Allah bersifat maha kuasa. Habis ayat ni salah ke? Tak, ni ayat Quran, mana boleh salah? Jadi maksud ayat ni, ayat tu ayat syariat, galakan Allah berikan pada kita supaya kita buat perubahan pada diri kita sendiri. Hakikatnya perubahan itu adalah ketentuan Allah. Faham? Kita cuma disuruh. Daripada sini kita nak faham persoalan doa mengubah takdir ataupun tidak. Kalau tuan-tuan faham apa saya hurai tadi ni, doa mengubah takdir atau tidak tu tuan-tuan boleh jawab lah. Maka kalau orang tanya pada kita, adakah doa boleh mengubah takdir? Jawapannya dua. Tengok jawapan dari segi syariat atau jawapan dari segi hakikat. Kalau jawapan dari segi syariat, maknanya doa boleh mengubah takdir. Dalil, Allah suruh, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku nak perkenan. Nabi suruh doa, Nabi kata, nak mintalah apa kamu nak minta. Ataupun lagi Nabi galakkan, Nabi kata banyakkan bersedekah, siapa bersedekah akan dipanjangkan umur. Seolah-olah nampak macam boleh ubah. Patut tadi kita mati esok, tiba sebab derma malam ni nak jadi panjang umur. Contoh, itu dipanggil syariat. Ayat-ayat tu semua adalah ayat syariat, ayat galakan. Tapi hakikat sebenar Allah tahu dah bila kita akan mati. Itu takkan berubah. Sebab kalau Allah pun tak tahu kita mati bila, itu menunjukkan Allah lemah dari sifat ilmunya. Adakah Allah tidak maha mengetahui? Allah tahu dah bila kita mati apa semua. Itu yang kata tadi doa nak minta panjang umur jadi panjang umur. Dah doa tu pun Allah dah tetapkan. Allah buat kita jadi berdoa minta panjang umur. Kita rasa macam kita dipanjangkan umur, padahal umur tu Allah dah tetap siap memang panjang. Sebab Allah buat kita jadi doa. Allah yang buat juga kita jadi doa tu. Allah buat tu panggil hakikat. Boleh faham? Jadi Allah yang buat. Sebab tu kata ulama, tanda-tanda kamu nak dapat sesuatu, Allah jadikan kamu meminta kepada sesuatu tu. Contoh, tanda-tanda kita nak dapat panjang umur, Allah jadikan kita selalu minta panjang umur. Tanda-tanda kita nak dapat syurga Allah, kita doa selalu minta dapat syurga Allah. Jadi banyakkanlah doa meminta yang baik. Itu tanda-tanda kita nak dapat. Tapi kalau mulut ni jadi berat, dia nak doa benda-benda macam tu, itu tanda memang tak dapat dah. Nanti kita khawatir, takut. Sebab itulah duduklah dengan tu imam lepas sembahyang. Jangan kalut-kalut nak balik, melainkan ada urusan mustahab. Tapi tak ada urusan mustahab, duduk sah. Doa imam moga-moga makbul, sebab doanya diaminkan berjemaah. Imam doa apa? Doa ampun dosa. Kadang-kadang dia cakap Arab, kita tak faham, tapi maksudnya tak lari. Itulah maksud dia. Nak doa ampun dosa, minta masuk syurga. Kita yang selalu doa ni minta masuk syurga, ampun dosa, maknanya Allah nak bagi lah tu. Sebab tu Allah jadikan mulut kita meminta. Lepas tu kita nampak dia makbul. Makbul tu sebenarnya bukan atas sebab doa kita, Allah dah tetap siap dah. Faham situ? Jadi bila Allah dah tetap siap, datang pula jawapan hakikat. Dari segi hakikatnya, doa tidak mengubah takdir, sebab segala takdir Allah dah tetap siap. Jadi sebab tu jawapan tu ada dua. Nak tengok dari segi mana kita nak jawab, dari segi syariat atau dari segi hakikat. Boleh faham? Orang bawa air, dia tu sakit, bawa air. Ustaz, minta buat air penawar sikit Ustaz, sakit saya tak hilang. Ada. Dari segi syariat, air boleh jadi penyembuh ke? Tak boleh lah. Yang menyembuh hanya Allah, itu dari segi hakikat. Tapi Nabi suruh kita berubat. Ikhtiarlah macam mana ikhtiar dengan ayat-ayat Allah. Maka datang ulama ajar, baca doa sekian-sekian, ayat sekian-sekian, tiupkan pada air, moga-moga mujarab dapat kesembuhan. Kita pun minum air.
Kita minum air dengan kita sebab berdoa apa semua tadi ni, itu dipanggil syariat. Kita minum-minum, penyakit kita hilang, sembuh. Siapa sembuhkan? Air ke Allah? Allah sembuhkan tu syariat ke hakikat? Hakikat. Faham dah tu? Nah, jadi biar beza. Yang tadi kita sembuh air, baca doa, itu semua dalam air tu. Itu syariat. Bila kita minum sembuh, siapa sembuhkan? Takkan air kot, Allah lah. Itu hakikat. Kita makan nasi, kita lapar perut, kita makan nasi. Makan nasi tu syariat, sebab Allah suruh kita makan. Kulu minat thayyibat, makanlah dari benda yang baik-baik. Allah suruh tu, kita makan. Kalau kita makan nasi tu, menyebabkan badan kita rasa kenyang. Yang kenyangkan nasi ke Allah? Hakikatnya Allah. Itu hakikat. Jadi hidup kita tak lari daripada syariat dan hakikat. Cuma kita kena tahu bezanya. Syariat luaran, hakikat dalaman. Jangan campur aduk. Jangan terbalik pula. Hakikat kat luar, syariat kat dalam. Awak hantar makan nasi, sagi lapar, Allah mengenyangkan. Ni jenis geng mabuk ketum ni. Kita ambil pinggan tu, ketuk atas kepala, tum. Ada pula, betul Allah mengenyangkan, tapi pun tak payah cakap, itu dalam hati. Jadi salah ke kita kata, macam mana hang boleh sembuh penyakit tu? Aku makan ubat. Adakah jadi syirik cakap itu? Tak jadi syirik. Sebab kita cakap makan ubat tu syariat, Nabi suruh, Allah suruh. Tapi kalau dalam hati kita pegang ubat yang menyembuhkan, itu baru sesat. Kita cakap mulut tak apa, hati siapa sembuhkan? Allah. Cakap mulut, aku sembuh, aku jadi sihat ni sebab makan ubat. Tu cakap mulut. Cakap hati yang menyembuhkan aku Allah. Betul itu. Tu baru betul, ada syariat dan ada hakikat. Itulah baru akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan keliru. Jangan salah, jangan tersilap. Jaga. Sebab kadang persoalan benda ni lah banyak yang jadi tak tentu hala. Akhirnya jadi sesat. Kalau memang ahlul hakikah, dia ada istilah dia dalam tasawuf, dipanggil ahlul hakikah. Mereka ni geng-geng hakikat. Geng-geng hakikat ni maksudnya geng-geng para wali. Kalau wali sungguh tak apa dia cakap macam tu. Dia kata Allah yang mengenyangkan, bukan nasi. Memanglah kita tengok memang dia tak makan nasi sungguh, sebab dia wali. Betul ada. Ada satu orang ni, dia cuma makan 3 biji kurma. Dia puasa, tiap-tiap hari dia puasa. Dia cuma tak puasa 5 hari haram. 5 hari yang diharamkan berpuasa. Raya Aidilfitri, Raya Haji dan 3 hari nahar. Itu je tak boleh puasa, hukumnya haram. Lain dia puasa. Tiap-tiap hari dia puasa. Bila menjelang maghrib, dia tak makan. Dia ambil 3 biji kurma tu, dia jilat dia. Dia letak balik. Lepas tu dia buat ibadat semayang apa semua. Esok pagi nak sahur, dia ambil kurma yang semalam dia jilat, dia makan. Anak murid dia tanya, kenapa Syekh buat gitu? Dia kata Nabi suruh makan sahur. Nabi tak kata makan masa buka. Nabi suruh berbuka. Berbuka tu maksud membatalkan puasa. Dengan aku jilat kurma tadi, batallah puasa. Tapi pagi Nabi suruh makan sahur. Jadi aku makan dah sahur. Dia faham dia wali. Tapi tengok badan dia sihat walafiat, tak ada susut, tak ada apa. Pada hari-hari 3 biji kurma tu je. Tak ada apa. Tak usah pelik lah sebab dia wali. Kita jangan ikut. Lembik ni gini. Kurma je dia kata. Tak jadi tu sebab kita bukan wali, kita kuali. Jadi belum sampai makam. Tu macam Pak Sumit. Kenal Pak Sumit Kuala Nerang, Kedah, wali Allah. Dia letak buah kelapa atas simen. Orang tanya, Pak Su buat benda ni? Orang tanya. Dia kata, aku tengah tanam pokok kelapa. Tanam apa pokok kelapa atas simen ni? Orang kata, mana boleh tumbuh Pak Su? Nak tanamnya atas tanah. Yang tumbuhkan simen ke Allah? Tanah ke Allah? Dia tanya kita balik. Dia kata, Allah lah Pak Su. Ada tu? Kalau Allah tumbuhkan, aku tanah atas simen pun tumbuh. Kalau Allah nak tumbuhkan, dia kata, kita pun nak hujah lagi tak boleh.
Diam je lah. Tengok lepas sebulan, sungguh tumbuh pucuk atas simen. Tumbuh sungguh pokok tu. Tak apalah dia cakap macam tu, sebab dia wali dia. Kita balik buat tengok, no, tengok tak tumbuh-tumbuh. Memang sebab kita bukan wali. Tu beza. Itu ahlul hakikah. Ahlul hakikah cakap dia memang pelik sikit lah. Kita tak boleh, sebab kita tak sama. Kita tak sama. Mereka ni perkara mencari adat berlaku atas mereka. Ada seorang tu Tok Guru Haji Wahid Osman di Melaka. Dia seorang wali Allah, hebat dia. Tak ada dah, dia meninggal, wafat dah. Tapi keturunan dia cerita. Itu kami ziarah pondok-pondok di Melaka, jadi ziarah makam dia. Jadi anak cucu dia cerita karamah dia masa hidup. Antara karamah dia tuang air dalam tangki minyak, lepas tu dia tutup. Dia kata jangan buka sampai bila-bila. Kawan tu pakai tak pernah isi minyak. Harga minyak naiklah melambung mana pun, senyum je, tak isi. Tapi satu hari gatai. Kata benda apa dia ni buh dalam ni. Digatai pergi buka. Buka-buka tengok kosong, tak ada apa. Start balik dah tak boleh. Kena isi minyak balik macam biasa. Orang kata dah jangan buka. Tu karamah Allah bagi kat mereka ni. Perkara tu mencari adat. Kita jangan balik tiru, jam terus. Dia buat jam terus, enjin pergi buh air pula. Mampu. Dia tak sama kita dengan dia. Dia Allah duit ada saja. Datang orang minta tolong, Tok Guru, saya tak ada duit nak makan. Sabar-sabar. Dia pun masuk tangan bawah tikar sejadah, ambil keluar duit RM50. Nah, pergi buat makan. Datang orang lain pula, masuk keluar RM100. Angkat sejadah, tak ada duit, tapi dia seluk ada. Allah bagi kat dia. Siapa Allah bagi kat dia? Sebab dunia tak lekat dah di hati dia. Dunia tak lekat. Macam kita ni Allah tak bagi, sebab Allah tahu kalau bagi mampu habis. Dengan sejadah tu bawa pergi Aeon. Habis dia beli dengan Aeon dia beli. Tak boleh. Allah tahu kita ni dengan dunia karam. Ada dunia habis kita, Allah tahu kan. Jadi orang macam ni Allah tahu dia dunia dia tak nak kan. Bila dunia dia tak nak, lagi Allah bagi. Itu sebenarnya itu dia punya tip. Lagi kita tolak dunia, lagi dunia tu datang kat kita. Tak percaya, try buat. Tapi lagi kita pulun dengan dunia, tak ke mana, duduk situ kak. Kejar pun tak dapat. Jadi macam mana nak buat? Jangan pulun sangat dunia ni. Buat biasa-biasa sudah. Cukup makan dan minum sudah. Bukan hak kita, jangan terkinja-kinja nak ambil. Tak payah, jangan risau. Rezeki Allah atur untuk kita. Pegang situ kemah-kemah. Kita buat kerja kita sudah. Yang niaga, teruskan niaga. Niaga cari elok, cara halal, jujur. Rosak, barang rosak, cakap rosak. Ini kadang pandai. Yang depan dia letak yang elok-elok, belakang dia letak yang rosak. Bahagian rasa, bahagian depan. Bang, tengok ni, isi cantik bang, ambil ni bang, cantiknya. Memang ambil bahagian depan. Kalau kawan macam tu, boleh lah, ambil dalam 2 kilo lah. 2 kilo lah, dikaut yang belakang. Yang belakang tu masam. Kawan-kawan tu balik, berdebah dia kata, mula kena sumpah. Bohong, jangan bohong, jujur. Kalau tak ada rugi, nak buat macam mana? Janji kita jujur, itu lebih untung daripada kita dapat duit banyak padahal kita menipu. Itu sebenarnya rugi. Tanda rugi, duit kita dapat walaupun banyak tak jadi berkat. Tanda tu juga tak senang-senang. Itu tanda tak ada berkat lah tu. Kalau ada berkat, walaupun sikit dia dapat, tapi cukup untuk makan minum, hidup dia senang, tak serabut kepala, tak ada hutang. Ada hutang pun selesai cepat. Itu tanda hidup ada keberkatan. Sebab apa? Sebab berlaku dengan jujur dan ikhlas. Sebab dia yakin dengan Allah Ta'ala. Yakinlah dengan Allah. Jangan kalut, jangan takut. Dunia ni Allah, tak ada apa sangat. InsyaAllah. Macam tu mereka ni wali-wali Allah. Dunia tu dia tak nak dah. Lagi Allah bagi, lagi Allah bagi.
Kita ni sebab dunia nak, Allah tak bagi. Kita nak sangat dunia. Kita ada tak angan-angan nak buat rumah besar? Ada. Kita dah ada angan-angan nak beli kereta mahal. Ada angan-angan tu tanda ada cinta dunia lagi dalam hati kita. Jadi bila ada tu, Allah tak bagi dunia ni kat kita. Sebab kalau Allah bagi, Allah tahu kita akan lingkup. Ni boleh dara datang masjid ni, ya, sebab belum nampak dunia. Cuba kalau dapat dunia, tak nampak dah atas hidung. Mana dah ada ni? Gimana dah? Duduk dah Masarah tu. Rumah 4 tingkat. Dan tu dia buat apa sekarang ni? Tengah main golf. Main golf. Tak pergi dah masjid surau. Buat apa? Ni sebab dah dapat dunia. Sebab tu kita kena bersyukur. Jadi hidup kita tara-tara macam ni, syukurlah. Kurang-kurang pun walau macam ni, Allah rezekikan kita boleh menghadiri rumah Allah. Boleh solat jemaah, boleh dengar kuliah. Itu tanda Allah sayang pada kita. Apa guna Allah bagikan kita banyak harta, tapi Allah benci kita? Apa tanda Allah benci? Allah tak jemput kita datang ke rumah Allah. Tu tanda Allah benci tu. Jangan sonok saja tak pergi masjid. Tu tanda mula Allah sudah benci. Sebab ni rumah Allah. Allah hanya jemput orang yang Allah sayang, Allah suka. Yang Allah tak jemput, kita jaga. Jaga hubungan kita dengan Allah. Lagi-lagi usia kita dah semakin lanjut, semakin nak menghampiri Allah. Kalau kita belum masuk dalam bahagian yang dikasihi Allah, takdir kalau mati agak-agak macam mana? Sendiri kena jawab je lah. Kita ni nak dekat mati dah, tiba-tiba mati dalam keadaan Allah tak sayang, macam jadi inilah dua iktikad yang sesat. Jangan kita ikut Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah ambil sebelah pihak, makhluk saja berkuasa. Jabariyah ambil sebelah pihak, Tuhan saja berkuasa. Kita iktikad Ahlussunnah wal Jamaah di tengah-tengah. Manusia itu, makhluk itu ada usaha dan ikhtiar, tapi usaha dan ikhtiarnya itu tergantung atas ketetapan Allah. Jadi dialah yang paling selamat. Sebab itulah kata seorang tabi'in, khairul umuri awsatiha. Sebaik-baik urusan ialah pertengahan. Dalam apa saja kerja buat kita, jangan over. Jangan over, jangan lebih sangat, jangan kurang sangat. Kita ambil pertengahan, sederhana. Itu paling terbaik dan paling selamat. Maka ubatnya tu kan, ubat ni baik tak baik? Baik, tapi doktor kata ambil 2 biji sehari. Jangan sampai 20 biji. Kalau dia telan, dia kata 2 biji lambat sembuh, 20 biji lah. Hari ni terus sembuh apa? Sawan terus, pergi masuk wad. Sebab overdose. Betul macam tu kan? Jangan sembahyang sampai tak makan. Nabi tak ajar gitu. Jangan sampai over. Jangan sampai tak sembahyang langsung. Jangan kaya sangat. Kaya sangat pun susah. Rasa hidup tak tenteram, macam orang nak bunuh kita, orang nak rompak kita, takut aja. Miskin sangat pun susah juga. Kalau nak makan apa, duit tak ada. Sederhana. Tak kaya sangat, tak miskin sangat. Tak kanan sangat, tak kiri sangat. Baru senang berdiri di atas titian sirat. Seimbang. Gitu. Itu kunci kejayaan dalam hidup, insya-Allah. Baru hati kita jadi tenang dalam menjalani segala kehidupan. Kita tak terliur barang orang lain, dan kita tak resah dengan barang kita ada. Bersifat dengan sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu, dan kita akan bertemu pula pada sesi kuliah yang akan datang, jika diizinkan Allah, untuk kita sambung pahaman yang ketiga, itu pahaman yang sebenar, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Nanti kita akan cerita apa tu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kita ni ngaku-ngaku je, hang akidah apa? Ahli sunnah wal jamaah. Dah apa benda ahli sunnah wal jamaah? Sunnah wal jamaah dia lah benda ahli sunnah wal jamaah. Ada habis-habis tu, maknanya tak faham ni je tu. Kita kena faham akidah yang kita pegang ni, ahli sunnah wal jamaah tu apa dia. Itu kita akan bicara dalam kuliah kita yang akan datang, jika diizinkan Allah, insya
Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak pun sikit pun jadilah. Dan macam biasa di luar sana ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami. Jadi tuan-tuan bolehlah tengok-tengok, membeli sambil niat menderma untuk bantu perjuangan sekolah tuan guru kita, Tuan Guru Siddiq Noh. Moga-moga dengan hasil pembelian tuan-tuan itu kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.